kan mana bekerja cara orang kaya. So dia cerita perjalanannya ke Amerika, dia singgah di Jerman. Dia bawa lebih kurang $2,000. Kemudian dia terjumpa, dia transit, dia jumpa jam harga lebih kurang $2,000. Dia pun belajar wang itu beli jam tersebut. Dia kata disebabkan dia beli jam tersebut, semangatnya untuk cari wang lebih lagi daripada itu lagi. Tapi jangan praktik tak silap beli kereta mahal itu bankrupt. Bagi Pak Ustaz presiden mau saya belajar kereta besar saya bankrupt. Nak bagi tahu di sini bahawa bila kita bersedekah, semangat kita untuk dapat wang itu betul. Cuba tanya orang yang kuat bersedekah, dia rajin bekerja lagi. Jadi wang dia tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Sebab cara retinya kita kena faham hadis secara betul. Bila kita bersedekah mesti kurang, dan wang tak akan turun daripada langit. Tiba-tiba wang tu langit dapat balik 1,000. Bukan begitu pahamannya. Tetapi Tuhan bagi kita idea, Tuhan bagi kita pintu rezeki, Tuhan bagi kita kawan yang boleh tolong kita. Tanyalah, kita jumpa orang korporat, kalau jumpa ke barat, dia tak gitu, ke barat dia curi. Jumpa orang korporat, kita tanya orang yang berjaya, mereka ini Allah Ta'ala bagi idea yang luar biasa. Ada saja idea yang mana bila dia bersedekah, Tuhan bagi, orang kata apa, duit cara yang lain. Saya ada seorang kenalan di Mesir, dia pakar mata, namanya Dr. Yahya, seorang pakar mata yang hebat di Mesir, jadi Jamiah Cairo. Dia cerita, dia kata dia yakin bahawa kehidupan yang mewah, dia mewah semua. Ada villa di Maadi kawasan orang kaya, kita pergi ziarah. Macam pelajar ni duduk kawasan orang kampung, Baladi punya. Baladi maksudnya orang kampung, dia duduk kawasan Maadi. Bila dia cerita kenapa dia kaya, dia kata dia yakin bahawa bila dia keluarkan sedekah, Tuhan akan bagi lebih kepada dia. Jadi dia jumpa bawa, macam kita jumpa di bawah, kita jumpa kawan apa, ada orang yang jaga kereta, yang kerja kereta, yang ambil kita. Setiap orang dia bagi tip, dia bagi bakshish, dia bagi 5 jungai, bagi 10. Kehidupan hari begitu, dia turun kereta, orang yang nak kereta, dia bagi duit, dia bagi duit. Dan itu punca kekayaan dia. Dan saya jumpa di Malaysia orang itu, orang yang kaya. Dia kata, mana dia punya wang dia bagi begitu, tapi Tuhan bagi projek yang baru pula. Dan cukup pemurah. Dan kita cerita ni bukan benda yang teori, ini hakiki yang kita saja minta nasihat daripada orang yang kaya lah, kita minta nasihat. Okey. Terusnya, kemudian ada ayat Allah menyebut, buatlah kerja-kerja kebaikan la'allakum tuflihun, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buat benda yang baik, kamu akan berjaya. Jadi Allah ikatkan kebaikan dengan kejayaan. Agak-agaklah orang yang negara yang paling kuat Indonesia, itu yang maju. Lambang negara yang maju, dia banyak bagi bantuan kepada orang. Tetapi malangnya kita umat Islam amat keriput. Negara Islam pun kadang nak tolong negara Islam pun susah. Kita tengok di apa nama dia, Syria, seorang tokoh ulama nama dia Dr. Mustafa Al-Buwa. Dia sebut di Syria ada seorang jutawan itu, kalau dia bagi zakat, tak ada orang miskin di Syria. Dia punya kekayaan orang Islam. Orang Islam sebenarnya kaya. Kalau tak percaya, tanya orang tabung haji. Mesin tabung haji tu hari-hari habis. Orang perempuan beli tudung harga, bukan tudung, jubah 8,000, 10,000. Ni betul ni. Sama dengan tiket pergi sana dengan duduk sebulan. Orang Malaysia duit dia banyak sungguh. Kalau 1-2 juta dalam mesin ATM tabung haji tu tiap-tiap hari habis. Kalau kita fikir nak beli kurma, takkan ada kurma harga 1,000. Mereka beli apa? Beli jubah harga 8,000, 10,000. Ini menunjukkan orang Malaysia ni kaya sebenarnya. Kalau dah hari tu dia rasa pemurah sedikit, jubah $2 itu dia bagi kepada orang tu, depan dia pergi haji pula, kan lebih baik. Sebenarnya ini muskilah kita kepada hakim, tidak ada kebijaksanaan dalam menguruskan kewangan. Bahkan Allah menyebut, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan kebijaksanaan dalam menguruskan kewangan, dia telah diberikan kebaikan. Ayat ini saya tadabbur. Saya banyak program saya buat persendirian, saya buat dipanggil pengajian tadabbur ayat. Sebab saya di Mesir, saya belajar dengan Syekh Taha Jabir Al-Wadi, dia presiden Triple IT. Saya duduk dengan dia 2 tahun. So kami belajar dengan dia macam mana nak tadabbur Quran. Bukan nak tafsir Quran, tafsir kita baca tafsir lah, riwayat si fulan dan si fulan. Ini bukan kita tafsir, kita tadabbur. Apakah hikmah dan natijah daripada ayat ini?
So bila saya perhatikan ayat wa maital hikmata, kebanyakan ulama mufassirin kesemuanya menafsirkan ilmu hadis, ilmu usul fiqh. Siapa yang diberikan kemahiran ilmu usul fiqh diberikan kebaikan. Tetapi saya melihat ayat ini diturunkan permulaannya mengenai dengan infak. Wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Infaklah daripada harta yang kami berikan yang baik. Dan penutupnya Allah berkata, wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah apa? Mesti kebijaksanaan dalam menginfak. Sebab ayat itu menceritakan tentang infak. Kemudian ditutup, siapa yang diberikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam, mesti ayat itu menerangkan ayat yang sebelumnya. Saya mendapati bahawa ayat itu menerangkan siapa yang diberikan kemahiran dalam pengurusan kewangan, dia telah diberikan sangat kebaikan yang cukup banyak. Dan umat Islam dalam benda ini tidak, makna dia tidak mencapai tahap yang membanggakan dalam pengurusan kewangan. Sebab saya baca surah di Mesir dulu, ada jutawan Arab, dia pergi melancong di Lebanon dalam masa 3 bulan. Dan 3 bulan ni musim panas. Jadi Arab ni musim panas, dia cuti 3 bulan, dia wajib. Universiti tutup, sekolah tutup, taski tutup, semua tutup. Jadi wajib cuti daripada bulan 6 sampai bulan 9. 3 bulan tu dia belanja lebih kurang 10 juta ringgit. Dia makan apa? Saya dah kira-kira lembu lebih kurang 2,000 ringgit je. Saya rasa makan babi kot mahal. Saya rasa lah bawa. Sebab khinzir saya tak tahu harga dia. Mungkin BBQ ke apa ke, saya tak tahu. Jadi saya terfikir, apa yang mahal sangat sampai 10 juta dia habis dalam masa 3 bulan? Ajaib. Ini masuk dalam akhbar. Makna orang Islam ni dia belanja tak ada kawalan. Christian moment di Amerika, bila dia nak bantu pada mangsa Aceh tsunami tu, dia buat apa? Dia suruh penganut Kristian ini berpuasa tengah hari. Puasa tengah hari je. Dan bila semua mereka berpuasa tengah hari, dapat kutip jutaan dolar, hampir 3-4 juta dolar disumbangkan ke Aceh. Puasa tengah hari saja. Makna mereka beri susun wang tersebut. Kita sebenarnya boleh buat benda. Bila kita ajak orang berpuasa, yang kita tak puasa 1 hari, puasa tengah hari ya. Mungkin 10 hari kita kata tak apalah makan 5 ringgit. 5 ringgit tu mungkin yang orang isap okok 10 batang saya, kita minta 5 batang isap okok ni. 5 batang ni bagi kat kami. Bukan 5 batang okok bagi kami. Duit 5 batang tu bagi 5 batang tu besar tu. Jadi 5 batang tu duit itu bagi kepada kita untuk kita susun gerakan ekonomi. Sebab mana mungkin umat dapat hidup tanpa ekonomi? Benar kata seorang penyair Arab disebut, innama yubnal mulku 'alal mali wal 'ilmi. Kekuasaan itu, negara itu dibina di atas ekonomi dan ilmu. Umat Islam lemah ekonomi dan lemah ilmu. Walam yubnal mulku 'alal jahli wal iqlali. Tidak dibina kekuasaan itu di atas dasar kemiskinan dan kejahilan. Nah, ini antara benda yang patut kita ambil perhatian. Teruskan, melakukan agenda kebaikan. Di ayat sejujurnya kami menghidupkan orang yang mati. Ini saya katakan manhaj takdim. Al-Quran kita baca Yasin. Saya rasa Yasin tiap-tiap minggu orang kita baca. Betul-betul? Melainkan orang di Perlis dan sebagian Penang, dia bid'ah, tak apa. Saya tak betul, saya tak kata betul salah, tapi kata cuma orang kebanyakan, majoriti orang Malaysia kesemuanya baca Yasin malam Jumaat dan letak penuh air botol. Betul tak betul? Terutamanya ni dah dekat PMR dengan SPM, lagi ramai baca Yasin. Habis SPM semuanya Yasin ditutup. Dia Yasin dia kalau nak jual Yasin bulan 9, 10, 11 laku. Sebab apa? Memang ramai orang baca Yasin. Lepas tu jangan jual, tutup. Sebab apa? Semua orang tutup Yasin. Dan ni pengalaman saya ceramah di Langkawi, 4,000 orang datang. Saya terkejut. First Langkawi ni 4,000 orang main. Buat majlis bersama SPM. Oh, seronok ni. Bulan depan main tinggal 400 orang saja. Rupa-rupanya semua main baca Yasin untuk SPM anak dia. Ini dia punya kekuatan. Tetapi kita tak perhatikan Yasin dari sudut ayat yang ketiga atau keempat. Inna nahmil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Kami yang menghidupkan orang mati dan kami menulis apa yang mereka lakukan, yang mereka sumbangkan. Qaddam, mana yang mereka sumbangkan. Dan sumbangan itu dia ada athar. Wa ma qaddamu wa atharahum. Athar maksudnya kita berjalan ada bekas tapak kaki.
Makna Al-Quran di sini ingin bagi kita berfikir iltifat kepada dua makna, takdim wa atharihi. Jadi apa yang patut kita lakukan untuk melakukan amalan yang ada asar, amalan yang ada implikasi, amalan yang ada natijah yang berpanjangan. Maka inilah bekalan kita untuk hari kiamat. Dan orang yang bijak selalu buat begitu. Dia buat benda yang jangka masanya panjang. Ahabul a'mali ilallah adwamuha. Amalan yang paling Allah suka, dia panjang tempohnya. Itu yang dia panggil umur yang panjang. Imam Syafi'i umur dia sampai sekarang hidup. Buku dia kita baca Al-Risalah sampai sekarang ni tokoh-tokoh baca. Saya sendiri mengkaji kitab Al banyak saya ekstrak kaedah-kaedah fiqhiyah, usuliyah daripada buku Al dan jadikan pemikiran kita. Begitu kitab Risalah kita, walaupun kita dah habis pengajian, tapi buku itu penting untuk kita baca. Kita mesti melihat buku Al itu dia merupakan cara berfikir yang begitu agung, membentuk satu tamadun berfikir bukan setakat ilmu fiqh, tapi dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan, iaitu ilmu ijtimai. Ini di antara benda yang patut kita melihat, iaitu istilah takdim wal athar. Kita bagi dan apa kesan dia. Maka mengajak kita kepada satu pemikiran. Kalau kita nak buat satu perkara, apa kesan dia, apa ma'alat dia, apa kesudahan dia. Jangan kita buat, kita tak ada orang punya follow up, tak tengok apa kesan dia. Saya bagi contoh lah. Contoh kita buat ma'at tahfiz. Banyak orang buat ma'at tahfiz, dan kita tak blame macam ma'at tahfiz, tapi kesan dia tak berapa nak bagus. Sebab kita buat ma'at tahfiz, penyediaan guru-guru tidak lengkap, dan akhirnya ma'at tahfiz itu kita melihat ramai anak murid kutip derma di Kuala Lumpur. Kita kesan, datang dari Kedah, daripada mana? Datang Kuala Lumpur semata-mata untuk kutipan sekolah ma'at tahfiz. Sedangkan bapa dia hantar ma'at tahfiz itu ke semuanya untuk belajar. Tiba-tiba ustaz tu hantar pergi kutip derma, dan abang saya penyelia ma'at tahfiz. Dia kata amat sedikit ma'at tahfiz yang mengikut penilaian yang ditetapkan oleh kementerian. Sampai dia pun ma'at tahfiz pun tak suka kat dia, sebab dia straight. Nak cerita bagi bahawa dia buat ma'at tahfiz, tak tengok apa kesan dia. Kita tak nak dia habis 30 juzuk, tapi dia ingat qul huwallahu ahad. Habis 30 juzuk, tapi boleh baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Yang ni semua dia lupa. Ini baik kita pasang CD daripada kita panggil hafiz Quran terawih, kita pasang CD lebih ingat CD tersebut ataupun kaset. Kita teruskan. Ada Ustaz. Okey, waqaf ada dia. Waqaf wasilah maqasid. Dalam buku karangan seorang ulama Mesir, dia menulis tentang maqasid al-khairat, objektif-objektif tentang amal-amal kebajikan. Dia menyebutkan bahawa wakaf ini adalah instrumen wacana yang mana membawa kita kepada maslah. Kita maslah ada tiga, iaitu maslah daruriyat, benda yang menjadi qiwam hayat, mana benda sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau tak ada, kita musnah. Kemudian hajiat, untuk meringankan beban, seperti kereta itu hajiat. Kemudian yang ketiga, tahsinat, untuk kita sedikit hidup senang, mewah dan sebagainya. Dan di antara cabang-cabang mereka ialah hifzuddin, menjaga agama, kemudian menjaga nyawa, kemudian menjaga akal, kemudian menjaga kehormatan, kemudian menjaga harta. Dan juga ditambah dua lagi, di zaman ini ditambah oleh Dr. Ali Al-Quradari, seorang tokoh pakar ekonomi Islam. Dia datang ke Malaysia banyak kali. Insannya pun datang, Dr. Ali Al-Quradari, setiausaha presiden Dewan Ulama Islam sedunia. Dia under Syekh Al-Lawi. Dia menambahkan lagi dua maqasid Islam yang perlu kita penuhi, ialah al-hurriyatu wal-amnu, kebebasan dan keamanan. Jadi ada 7 maqasid kalau kita uraikan di zaman sekarang ini. Dan apa yang patut kita buat sekarang ni? Kalau kita lihat, wakaf boleh bantu agama kita, wakaf boleh selamatkan nyawa kita, wakaf boleh menjaga harta kita. Kita cuba kita kaji balik muskilah umat Islam di zaman sekarang ni. Saya tidak menolak hudud dan sebagainya, kita beriman dengan kewajipan hudud, tetapi bukanlah satu benda yang tepat bila kita mempopularkan hukuman hudud lebih daripada mempopularkan ekonomi Islam.
Kerana Islam ini dia menyelesaikan cara positif lebih daripada cara yang bentuk adami ataupun kita katakan salbi. Hudud ini dia merupakan hukuman yang mana hukuman yang terakhir, bukan hukuman yang pertama. Dia peringkat yang terakhir macam doktor bedah. Apabila umat Islam meninggikan potong tangan dan sebagainya, orang akan nampak Islam ini tidak ada cara untuk majukan dan selamatkan umat Islam daripada kemiskinan ataupun keamanan, melainkan dengan hudud. Ini cara yang tidak betul. Sedangkan hadis cerita daripada Umar bin Khattab, dia ada seorang pekerja yang mencuri. Jadi datang pekerja tu ditangkap, dia tanya, "Kenapa kamu curi?" Dia kata, "Bos saya bagi gaji rendah." "Panggil bos kamu." Dia kata, "Betul kamu bagi gaji pekerja kamu rendah?" Dia kata, "Betul." "Kalau dia curi sekali lagi, saya potong tangan bos." "Tangan siapa?" "Tangan bos." Macam cerita Piramli lah. "Siapa buang baju dulu?" "Bos." "Siapa lari dulu?" "Bos." Jadi bos kena potong tangan dulu. Nak menunjukkan bahawa Islam ini dia mengutamakan ijabi. Maknanya kena buat kerja dulu. Bila orang tu dah ada kerja, dia mencuri, baru potong tangan. Tapi dia tak ada kerja, kita nak potong tangan dia kalau dia mencuri. Kalau tengok di seorang bapak yang kena jail 6 bulan tu, dia curi sebab tak ada kerja. Itu pun susu anak dia dihukum penjara 6 bulan. Sebab tu hakim tu yang dipenjarakan. Jadi kita tengok di sini, Islam dia menyelesaikan masalah ekonomi dengan memberi kerja. Apa tugas kita untuk mempopularkan Islam dalam bentuk yang elok? Di antara objektif Islam, kewajipan kita sebagai orang Islam, kata Syekh Abdullah Al-Bayyad, seorang tokoh ulama yang besar di Arab Saudi. Dia kalau di Amerika dia banyak turun, dia bersama dengan Syekh Hamzah, famous di Amerika. Dia menyatakan di min maqasid Islam tahsinu suratil Islam. Di antara maqasid Islam ini kita mencantikkan gambaran Islam. Wakaf-wakaf ni sebenarnya dia mencantikkan orang kepada orang yang di luar sana melihat kecantikan Islam, keindahan Islam, bahawa kita ada sistem yang percuma untuk kita bagi kepada orang untuk menggerakkan ekonomi. Ini kewajipan kita, dan ini antara jihad yang disebut oleh Syekh Qaradawi, jihad madani. Kita ada buku nama dia Fiqh Jihad, dan saya terjemah buku tu lebih kurang 2,600 muka surat. Buku tu saya terjemah 4 bulan sebab buku saya letih terjemah, tak tidur. Tapi dia rasa mungkin dah habis sebab di pasaran hanya jual 1,000 cetakan saja, dalam PTS. Masa tu saya tak tahu tengah biru ni, repot kat apa, cerita. Jadi buku tu saya terjemah, alhamdulillah bersama rakan, dan dia memuatkan satu benda yang baru kepada kita, istilah jihad madani, jihad peradaban. Dan di antara dalam kandungan jihad madani ini dia ada dipanggil jihad iqtisadi, jihad ekonomi. Maknanya kadang-kadang orang faham jihad ini dalam bentuk perang politik, tetapi Syekh Qaradawi dia memasukkan jihad sihi, jihad kesihatan, iaitu hospital. Perlu dikembangkan sampai harga dia murah. Jangan sampai sekarang ni hospital, kalau kita tengok hospital swasta, tisu pun mereka charge. Jadi kalau kita masuk hospital swasta, kotak tisu tu bawa balik rumah, jangan tinggal. Punyalah kapitalis. Mana dia kotak tisu tu, kita fikir dia mamak pun dia bagi free lah. Ini apa punya kedekut punya. Kita panggil nurse pun dia charge RM5. Maknanya mereka mengumpulkan semua perkhidmatan itu dalam bentuk pertukaran wang. Tak ada charity, tak ada wakaf langsung. Paling kurang dah kita bayar mahal, bagilah tisu special sikit, premier ke ni. Itu pun tisu dia charge RM1. Ini punyalah kapitalis. Jadi kita tengok di sini, kita melihat ini satu benda yang sangat penting, khususnya kalau kita ada wang, kita anjurkan wakaf alat-alat seperti dialisis. Oh, dialisis mahal. Mak saya dialisis. Nasib baik kerajaan bantu, maknanya kita ada pension. Maknanya kalau sebelum kita dapat bantuan tu, lebih kurang sekali pergi RM250 kalau kita PKPJ dan sebagainya. Kalau seminggu 3 kali, dah 700, lebih kurang 750. Kalau sebulan dah kali 4, lebih kurang 3,000 lebih. Kalau pension dapat 3,000, maknanya pension tu masuk dalam pusat dialisis. Jadi siapa yang nak buat kerja-kerja kebajikan ini? Kita mesti mewujudkan hospitality yang hebat, wujudkan seperti pusat-pusat dialisis. Ini sangat penting. Dan ada orang yang pemurah, dia buat mesin tu dalam beberapa puluh ribu saja. Kita nak memudahkan kehidupan. Ini antara benda-benda
maqasid masah, kerana kita menjaga nyawa. Bukan cakap jaga nyawa, tapi jaga nyawa. Kita wakaf sistem dan kita memudahkan urusan di hospital. Bukan wang itu hanya untuk masjid, tapi untuk hospital. Kita boleh selamatkan nyawa orang Islam. Ada orang yang mati, dia pakar dalam bidang perubatan, dia pakar dalam bidang ekonomi, tak sempat nak dialisis dan sebagainya, mati. Nyawa seorang tokoh ini sangat penting. Tapi kalau bidang kesihatan tak ada satu sistem yang bagi murah sikit. Kalau yang murah tu beratok sampai yang petangkuk, tak mahu begitu, tapi mesti kadar yang makul. Sampai sekarang ni pun ambulans pun kena bayar. Dulu okey, dulu ambulans free. Sekarang ni nak kena bayar. Maksud nak mati pun tanya, ada duit tak? Ada duit, mati dulu lah. Nanti kira lain. Saya bimbang nanti satu hari nanti kubur kita pun dah ada insurans kubur. Sebab tanah tak cukup, kita macam Mesir dia kena ada duit untuk beli kubur. Jadi mungkin 50 tahun nanti wang kita selain daripada kesihatan dan hospital, kena tempah dah harga kubur berapa ringgit. Lebih kurang mungkin RM500. Nak mati dalam kubur pun kena bayar. Ini teruk lah. Kalau tak ada duit, lempak dalam sungai lah. Biar buaya makan, senang. Tapi nak beritahu di situ, akan datang mungkin kalau lah sistem-sistem yang bentuk semuanya wang-wang ini berleluasa, mana mustahil, tidak mustahil kubur pun kita akan kena bayar. Sebab di sana ada yang dipanggil perniagaan kubur. Dah wujud di Kedah. Dia buat macam mana kubur-kubur yang nampak teruk itu. Dia bertanya, tuan ada mana, nak tak saya buat binaan kubur ini. Kubur wakaf tak ada binaan, dia percantikkan sebagainya. Sampai kubur pun cari duit. Jadi ini satu benda yang tidak boleh. Tak buat benda-benda elok. Nak buat batu tinggi ke itu kalau tanah sendiri. Kita tanam dalam rumah kita, tak buat. Jadi kalau kita mati, kita wasiat kepada kita, bapak nak tanam sebelah pagar saja. Itu okey lah nak buat kubur macam mana pun. Tapi bila tanah wakaf, kita kena buat kubur macam orang lain. Kerana bila kita buat binaan, ganggu kubur orang lain. Kalau kita tanam mayat di sebelah, jatuh kubur orang tu, berkelip pula. Bergaduh ni, bahasa Kedah saya cakap, international. Kedah ni bahasa berkat. Kalau siapa tak cakap bahasa Kedah, kurang berkat dia. Okay. Kita Perdana Menteri ada 2 orang Kedah. Orang Melaka pun ada Perdana Menteri. Bagi tahu lah. Walaupun ia bersifat sunat, tapi ia merupakan salah satu rukun pembangunan masyarakat di dalam menghadapi gejala kemiskinan dan membawa arus pembangunan umat. Sebab itu kita lihat pahala wakaf ini kekal walaupun pewakaf yang telah meninggal dunia. Seterusnya, ini kelebihan wakaf. Ini masa dah nak habis dah. Kita tengok di antaranya membina akhirat. Wakaf yang pertama membina akhirat kita. Itu confirm. Yang kedua, membina masyarakat. Iaitu sumbangan dalam memberikan dalam masyarakat, meringankan beban masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat, memberi bekalan makanan. Ini disebut oleh tokoh Mesir. Ini di antara sumbangan. Ini di antara bukan 4 yang spesifik. Di antara